السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم وصحابة الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نحارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. أما بعد. Ashabul Fadilah, tuan pengurusi majlis kita pada malam ini, yang saya hormati Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Syarhan, pengurusi masjid, seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan masyarakat, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana saya diberi kesempatan untuk mari ke bumi Langkap ini. Tidak asinglah bagi saya bumi Langkap ni sebab mertua saya pun memang orang Langkap. Cuma dia tak duduk di Langkap lah, duduk di Manjoy. Jadi walau bagaimanapun anak-anak saya tu ada darah Langkap juga dekat sini lah. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana saya dapat bertemu dengan tuan-tuan pada malam ni. Cuma nak tanya, malam ni makan nasi kambing ke ayam? Kalau kambing sekejap je saya ceramah. Kalau ayam lama sikit. Kambing sekejap insya-Allah. Saya ikut atas permintaan. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni saya dijemput untuk ceritakan tentang Isra' wal Mi'raj. Walaupun sebenarnya kita sedang berada pada mood untuk pergi ke Ramadan lah. Namun begitu saya hormati permintaan pihak masjid dan juga kita akan sentuh sedikit tentang Ramadan. Adapun peristiwa Isra' wal Mi'raj, saban tahun telah tuan-tuan dengar ceramahnya, bahkan mungkin fakta tuan-tuan lebih tepat daripada penceramah. Kadang-kadang bila balik dia akan komen, ustaz tadi terlupa step tu nak. Ada benda dia tak sebut nak. Aku dengar pada ustaz tahun lepas macam ni pula ceritanya. Jadi saya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala tidaklah bercadang untuk bercerita lebih dengan tuan-tuan. Sekadar yang saya tahu dari sudut pembacaan dan dari sudut apa disebut oleh para alim ulama, itu yang kita bahaskan pada malam ni insya-Allah. Nabi SAW berdakwah kepada kaumnya selama 23 tahun. Ni ramai pelajar-pelajar depan saya ni sedang molek duduk depan ni, mudah ustaz nak bertanya, takut terlupa fakta. Nabi berdakwah selama 23 tahun, betul tak? 13 tahun di kota Langkap, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun. Walaupun usia dakwah Nabi singkat berbanding dakwah para rasul yang lain. Kalau kita baca sejarah, yang paling lama dakwahnya Nabi Allah Nuh AS. Kita rujuk surah Nuh. Daripada surah-surah yang lain, berapa lama dia berdakwah kepada kaum dia? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kecuali 50. Berapa? 950 tahun. Dalam Quran sebut alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun berdakwah saja. Dan disebut dalam surah Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, aku berdakwah kepada kaumku malam dan siang 24 jam. Tidak ada yang bertambah menjadi followers kepada aku. Waktu tu followers tak nama followers lagi. Pengikut dia tak ramai yang masuk, kecuali mereka lari, firara, lari. Kullama da'autuhum, tak kala mana aku mengajak mereka supaya kamu mengampunkan dosa-dosa yang mereka lakukan, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka memasukkan jari-jari mereka dalam telinga-telinga mereka. Ustaz nak tanya anak-anak sekalian, jari kita ni boleh masuk dalam lubang telinga kita, berapa jari boleh masuk? Semua jari kah? Satu je, paling kurang satu je boleh masuk. Dia tak boleh masuk ibu jari dengan jari telunjuk sekali, tak boleh. Nak sombat ke dalam tak boleh.
Tapi gambaran nak sebut betapa tak minatnya mereka mendengar ceramah daripada Nabi Nuh AS, dakwah daripada Nabi Nuh, mereka tutup telinga. Wastaghshaw siyabahum, ambil baju tutup muka. Punya tak minat kepada majlis ilmu ataupun apa yang disebut oleh Nabi Allah Nuh AS. Berapa tahun? 950 tahun. Isterinya tidak beriman, anak dia pun ada tak beriman, nama Kan'an bin Nuh. Isteri Nabi Nuh tak beriman. Allah SWT sebut dalam surah Tahrim tentang bagaimana isteri dua orang Nabi yang saleh, Imra'ata Nuhin wa Imra'ata Lut. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Dua-dua berada di bawah jagaan dua hamba kami yang saleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi dua-dua isterinya derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi-nabi yang lain, Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi para rasul yang lain berdakwah kepada kaumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaumnya selama 23 tahun. Namun diletak nabi pada tingkatan tertinggi sekali di kalangan rasul ulul azmi, rasul yang banyak cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak sebut kepada tuan-tuan sebagai mukaddimah, Nabi berdakwah untuk membetulkan akidah di kota Mekah, satu tugas yang sangat payah, susah. Mendapat tentangan yang hebat daripada kaum dia, termasuk pakcik yang sambut maulid dia. Waktu Nabi baru lahir, orang yang paling gembira selain datuk Nabi SAW, iaitu pamannya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib alias Abu Lahab. Abu Lahab sangat suka bila mana Nabi lahir. Bila mana Nabi menjadi Nabi, Nabi menjadi Rasul, mengajak umatnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab antara orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Jangan kita bayangkan Abu Lahab mukanya tak kacak, mukanya kacak. Badannya tidak gemuk, tidak PJK macam Ustaz, perut jarak ke depan, tidak. Badan dia slim, smart, orang yang hebat. Pakcik Nabi SAW. Tetapi derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua anaknya pernah menjadi menantu Nabi Muhammad SAW. Dua-dua derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berdakwah 13 tahun di kota Mekah. Dalam peristiwa tersebut, dalam tempoh 13 tahun, macam-macam Nabi kena. Dalam dakwah Rasulullah SAW, bukan setakat peluh Rasulullah, bukan setakat keringat Nabi SAW, tetapi darah dan nyawa Nabi SAW menjadi taruhan ketika itu. Maka Nabi SAW diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian. Antaranya dipulau oleh kaumnya sendiri selama 3 tahun, ikut riwayat. 3 tahun tak boleh nak urus niaga dengan pengikut-pengikut Rasulullah. Tidak boleh nak menikah, tak boleh nak buat muamalah, tak boleh. Sebab mereka telah buat perjanjian untuk memboikot apa saja urus niaga, apa saja muamalat dengan Rasulullah dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Betapa susahnya ketika itu mereka nak makan tak boleh, nak pergi beli barang orang tutup kedai tak nak jual. Kalau ada pedagang-pedagang asing daripada luar datang ke kota Mekah, dia nak beli, pengikut Rasulullah pergi, para sahabat nak beli barang, maka penduduk-penduduk Mekah mengatakan, kalau kalian berniaga dengan orang-orang ini, maka kalian tak boleh berdagang dekat Mekah dah. Kalau nak jual juga, harga biar tinggi, biar mereka tak mampu nak beli barang kalian. Itu yang Nabi kena. Berapa lama? 3 tahun. Waktu tu yang kena juga termasuk papan Rasulullah, Abu Talib, yang sangat sayang kepada batang tubuh Nabi Muhammad SAW. Dia ikut sama dipulau oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Maka apa terjadi? Selesai pemboikotan, selepas Allah mengutuskan tenteranya di kalangan anai-anai memakan perjanjian yang dibuat oleh kaum musyrikin, sehingga meninggalkan kalimah Bismikallahumma saja. Dalam perjanjian tersebut diletak dalam Kaabah, dan Abu Talib bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy, menceritakan perkara begitu. Maka mereka masuk dalam Kaabah, dan bila mana mereka buka pintu Kaabah dan mereka melihat betul apa disebut oleh Abu Talib, perjanjian yang telah dibuat telah dimakan oleh anak-anak, kecuali meninggalkan kalimah Bismikallahumma, dengan nama Allah. Bismikallahumma, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala selesai isu ni. Boikot selesai.
Selesai isu boikot, Allah Subhanahu Wa Taala uji lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kewafatan pak cik dia Abu Talib, dengan kematian isterinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Dua orang sosok tubuh yang sangat rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Allah cabut nyawa keduanya, yang menyebabkan ketika itu disebut oleh para ulama sirah sebagai tahun itu digelar dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sebab. Sebab yang pertama, yang menjadi tulang belakang dakwah Nabi Muhammad di kalangan orang laki-laki, iaitu pamannya Abu Talib, telah tak ada. Yang kedua, isteri yang tercinta Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, tak ada. Dua ni menyebabkan orang musyrikin bersangatan memusuhi Rasulullah, dan mereka semakin dahsyat buat nanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pergi ke Taif. Di sana ada Bani Saqif daripada keluarga Rasulullah juga. Pergi ke Taif dengan cadangannya untuk mengajak penduduk Taif masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak berlaku. Apa yang Nabi cita-citakan tidak berlaku. Akhirnya apa yang Nabi dapat di atas bukit Taif, yang terletak lebih 100 km daripada kota Mekah, Nabi pergi berjalan kaki dengan sahabat Nabi yang mulia, merangkap anak angkat Rasulullah Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu, naik atas bukit Taif, pergi ke setiap rumah di Taif untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dilontar dengan batu, Nabi dilontar dengan kayu, sehingga kata Zaid bin Harisah, tubuh Rasulullah lenjun dengan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita paling kurang kalau berdakwah lah, basah sebab peluh je. Itu pun ada air mineral 3 botol atas meja, macam Allah SWT. Basah jadi kering balik, basah kering balik dengan aircon dan sebagainya. Tidak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun daripada bukit Taif, Nabi singgah sekejap dekat satu kebun anggur milik dua orang musuh Rasulullah juga, yang ada bisnes dia dekat Taif. Dia ada kebun anggur, dua orang ni memang musuh Rasulullah. Tetapi bila mana dia melihat bagaimana tubuhnya Rasulullah dalam keadaan seperti itu, dia minta seorang hambanya yang bernama Addas bawa anggur ini pergi bagi ke orang duduk kat sana tu. Addas bawa anggur pergi kat Nabi SAW, hadiah daripada tuan dia. Tuan dia ni musuh Nabi Muhammad SAW. Tapi adat orang Arab yang patut kita amal sebagai orang Melayu dekat Malaysia ni, nombor satu, kalau kita bermusuh sekalipun, jangan melampaui batas. Kalau musuh datang ke rumah kita, jangan kita halau dan hambat. Sama seperti mana perbuatan dua orang yang jahat ini. Nabi masuk kebun anggur dia, dan dia kesian melihat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diberikan anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mana Nabi nak makan, Nabi sebut bismillah. Addas, Sayyidina Addas radhiyallahu anhu melihat perkara ini pelik, ajaib. Tempat ni dia kata tidak berlaku orang makan mula dengan bismillah, kecuali tempat aku di Nainawa di Iraq. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana saudaraku ada nama Yunus bin Matta, iaitu Nabi Allah Yunus alaihi wassalam. Dia seorang rasul, saya pun rasul. Maka dalam ramai-ramai penduduk Taif, hanya seorang yang masuk Islam, macam Allah Subhanahu wa taala. Itu tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan panjanglah kisah dia, malaikat datang dan sebagainya. Itu tuan-tuan boleh bacalah dalam kitab sirah dan sebagainya. Cuma nak dimasukkan tuan-tuan Allah, dalam kerana begitu Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa rasanya Rasulullah dipinggirkan oleh umatnya. Yang jauh di Mekah halau dia, yang dekat pula dia buat begini pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata ulama, Allah Subhanahu wa taala memberi suatu perjalanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai menunjukkan kepada Rasulullah bahawa, wahai Muhammad, kamu jangan rasa sedih gundah gulana. Kalau orang di bumi tak nak menerima dakwahmu, maka kamu lihat bagaimana kekuasaan aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ataupun surah Bani Israel. Disebut dalam ayat yang pertama, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ada orang kata sebahagian malam.
Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata para ulama, seperti mana riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika tu Nabi sedang berada di rumah dia. Ada riwayat yang lain mengatakan Nabi berada di rumah Sufiyah. Ada riwayat mengatakan Nabi berada dekat Hijr Ismail, sedang tidur. Tiba-tiba datang malaikat. Ada riwayat 3 orang, ada kata 2 orang. Ada riwayat banyaklah. Kita nak ulas isu riwayat khilaf ini. Cuma nak sebut Nabi didatangi oleh malaikat. Yang kita paling kenal malaikat Jibril AS. Itu kita paling kenal sekali. Ada seorang lagi Mikail. Malaikat ni datang bawa Nabi dekat sumur Zamzam, telaga Zamzam. Dan di belahnya dada Rasulullah SAW. Itu operation ke atas tubuh Rasulullah kali kedua. Kali pertama waktu berada di perkampungan Bani Sa'ad, di rumah Halimatus Sa'diyah. Nabi sedang bermain dengan kawan-kawan, dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah. Tiba-tiba Jibril datang membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan kotoran di hati Nabi Muhammad. Ini khassah li Rasulullah SAW faqat. Untuk Nabi saja. Untuk kita umat dia, jangan cuba pergi jumpa doktor pakar, cakap saya ni hati kotor sangat ni, nak sangka buruk saja ke orang ni, boleh tak bersihkan hati saya? Doktor kata boleh. Boleh belah dah, boleh belah. Tak boleh. Hati tak boleh nak bersih. Cuman Islam ajar nak bersihkan hati kita, kena banyak istighfar kepada Allah. Ittabi' sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti segala kejahatan yang kita buat dengan kebaikan. Kebaikan sini ada ulama menafsirkan ai istighfar, iaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat dosa, istighfar. Buat dosa, istighfar, itu cara bersihkan hati. Maka Nabi dibelah sekali kedua. Ini operation, major operation. Tuan-tuan carilah mana doktor pakar di atas muka dunia ni yang buat satu operation yang membelah dada. Kata Sayyidina Anas bin Malik, dada daripada bawah leher ini membawa ke bawah pusat. Besar bukaan itu. Macam mana biusnya, macam mana oksigennya waktu tu. Dan Nabi menceritakan kepada para sahabat, itu bermaksud Nabi dapat tengok hatinya dikeluarkan. Pergilah IJN, Institut Jantung Negara yang tengah popular sekarang ni. Pergi tanya, mana paling pakar di kalangan pakar jantung dekat sini, yang paling pakar sekali, yang boleh buat bypass tanpa pasien itu dipengsan atau ditidurkan. Dia kata ni kerja gila ni. Ini kerja gila ni kata. Mana boleh? Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah kata subhanalladzi, maha suci Allah. Maha suci Allah. Allah muqaddimahkan diri dia. Yang memperjalankan Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak tertakluk seperti mana makhluk tertakluk. Tidak tertakluk dengan masa, tidak tertakluk dengan tempat. Dan Allah kekuasaannya mengatasi segala-galanya. Satu hari, ni kisah lain, belum masuk Isra' Mi'raj tadi, kisah lain. Iblis ni ketua, Iblis ni dia punya bos. Bawah dia namanya setan-setan. Dia ada ijtima' perhimpunan bulanan, dia ada juga, macam bukan manusia je, hari Senin ada perhimpunan kat sekolah. Dia ada juga ijtima'. Ijtima' ni perhimpunan. Maka Iblis membuat taklimat kepada setan-setan. Dia kata, wahai setan-setan sekalian, kamu nak tahu tak macam mana nak beza antara orang alim dengan orang bodoh? Setan pun kata, no, we want, kami not, kata dia dalam bahasa Inggeris. Nah. Maka ketika tu, Iblis pun kata, kalau gitu, follow me, ikut saya. Dia pun pergi dekat satu pengajian, ada seorang ustaz Cak Ayang. Ustaz Cak Ayang, ustaz, macam ustaz lah, ramuk Cak Ayang je. Bukan tuan guru, tuan musi, bukan tuan. Saya tuan garu je. Tukang garu guru tu. Jadi ketika tu macam Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Cak Ayang ni pun ceramahlah, pompang, ting kosong, mesti bunyi kuat, tuntang. Orang pun tengok, hebat dia tu. Dah, hebat sungguh. Dah sekali habis ceramah, dia kata, tuan-tuan nak tanya apa pada saya, tuan-tuan tanyalah apa saja, saya pasti dapat jawab. Ni orang paling jahil atas muka dunia, tuan sekalian, kalau ada macam tu. Maka ketika tu bangun Iblis. Iblis ni boleh berupa, dia macam malaikat juga. Dia boleh berupa, nak rupa manusia boleh, rupa haiwan pun boleh, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, wahai tuan, ini telur, bukan telur saya, ni telur. Dia kata, telur. Boleh tak Allah memasukkan bumi yang besar ini dalam telur yang kecil ni? Dia tanya kepada Ustaz Cak Ayang tadi. Ustaz tu kata, apakah hanya ni soalan tak cerdik ni, kata.
Awak fikirlah sendiri, bumi yang besar ni mana boleh masuk dalam telur yang kecil? Tengok, dia jawab gitu. Ustaz ni tak cermat jawapan dia. Iblis pun kata, betul macam tu jawapan dia. Betul lah. Mana boleh, dia kata, bumi kan besar, telur kan kecil. Mana boleh masuk? Kata Iblis, kalau gitu terima kasih Tuhan. Beres apa? Beres. Yeah. Maka Iblis pun kata, jom kita pergi pula satu pengajian lain. Ni tuan guru tu. Ni tuan guru. Bukan saya lah, tuan guru betul. Yang alim, lagi hebat ilmu dia. Maka habis kuliah, dia kata, tuan-tuan ada nak tanya soalan. Kalau saya mampu jawab, saya akan jawab. Kalau tak mampu, saya sebut wallahu a'lam. Sebab ilmu pada 3 benda. Fis sudur, dalam dada. Fil kutub, dalam kitab. Dan kada ketiga, dalam kalimah wallahu a'lam. Ilmu ada situ. Maka ketika tu, Iblis pun bangun. Dia bagi soalan yang sama macam soalan ditanya pada Ustaz Cak Ayang tadi. Dia kata, boleh tak Allah masukkan telur ni, bukan telur saya, telur ni, masukkan bumi dalam telur yang besar ni, telur yang kecil ni. Kata alim tadi sambil dia senyap sekejap. Dia kata, kalau ta'aluk kepada kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah nak, dia boleh jadi, maka terjadi. Iblis pun kata, betul tu jawapan dia. Betul lah, Allah mampu buat apa saja. Maka ketika tu adalah orang buat test. Tok guru lain dia kata, boleh tak Allah cipta satu benda yang Allah sendiri tak boleh angkat? Ini melampau soalan ni. Ini soalan yang melampau. Orang mengaji tauhid ni, kalau tanya soalan pelik-pelik macam ni, dia cepat gila isim. Maka ketika tu hadirin mati Allah SWT, Iblis pun balik. Dia kata, terima kasih tuan guru. Balik, bertemu balik ijtimak. Dia kata, wahai setan-setan sekalian, kamu nampak tak dua situasi tadi? Situasi yang pertama, ustaz tu bercakap, dia kata Allah tak mampu masukkan bumi yang besar dalam telur yang kecil ini. Maka dia telah sesat dan dia telah menyesatkan seluruh anak murid dia. Maka kita berjaya menyesatkan ustaz tu. 1-0. Tetapi bila tanya kepada ulama tadi, dia menjawab, mampu, Allah SWT maha mampu. Maka jawapannya tepat. Maka dia selamat dan seluruh anak murid dia selamat. Maka dalam kisah Isra' wal Mi'raj, kisah yang sangat luar biasa, yang kalau kita pakai logik akal kita, memang tak mampu langsung kita fikir. Pasti kita kata, tak mungkin berlaku. Bayangkan kena belah dada, tak kena apa-apa, dibersih ke pula hati, kemudian ditopak pula dengan ilmu dan hikmah. Topak ilmu, hikmah. Ditopakkan Masya Allah iman dan hikmah diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Tuhan. Kemudian Nabi dibawa pula dengan binatang namanya burak. Burak kita belajar, burak ni dengan kelajuan, burak ni kelajuan cahaya. Cahaya bergerak satu saat 300,000 kilometer kata pakar-pakar. Tuan-tuan boleh google lah kalau tak percaya. Dia genapkan 300,000. Sebenarnya tak sampai 300,000, dia genapkan cukup 300,000. Mana satu saat bergerak 300,000 kilometer. Jarak antara Mekah ke Masjidil Aqsa 1,200 km. Agak-agaknya berapa nak sebut, separuh saat, suku saat, tak tahu. Ustaz tak reti nak sebut. Cuma itulah gambaran Ustaz nak sebut kepada kalian, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Baik, saya nak bagi 6 poin penting kat sini. Yang pertama, Nabi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehebatan, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara sebut Isra' Mi'raj ni perkara ghaib. Perkara ghaib bagi orang beriman kepada Allah, kita beriman dan wajib beriman kepada perkara ghaib. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa ni sifat dia apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Maka Isra' wal Mi'raj dia perkara ghaib. Yang kedua, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, datangnya peristiwa Isra' wal Mi'raj untuk menguji iman para sahabat Nabi dan iman manusia ketika itu dan sampai sekarang. Sebab kata Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah, dia sebut bahawa orientalis barat dia menganggap peristiwa Isra' wal Mi'raj salah satu peristiwa yang memang tidak logik di akal. Buktinya macam mana? Ketika mana Nabi turun daripada peristiwa Mi'raj, Nabi turun sampai sebelum subuh. Maka bila mana waktu pagi, Nabi bertemu dengan seorang namanya Amru bin Hisham alias Abu Jahal. Abu Jahal ni dia suka tanya pada Nabi.
Dia musuh Rasulullah. Nama asalnya Amru bin Hisham. Nama jahiliah dia, gelaran dia Abul Hakam, bapa yang bijaksana. Tapi Nabi tukar daripada Abul Hakam jadi Abu Jahal. Kenapa jadi macam tu? Sebab dua sebab. Yang pertama, kata ulama, sebab dia pernah membunuh Sumayyah dengan menggunakan tombak, disula daripada kemaluan Sumayyah, mati. Satu. Yang kedua, sebab dia bijak tapi dia menolak Islam, maka dia jadi bodoh. Abu Jahal ni bapa segala kebodohan wujud pada dia. Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah pada pagi itu. Kata ulama, Abu Jahal tanya pada Nabi Muhammad, apa cerita hari ni wahai Muhammad, yang kamu nak cerita kat kami, apa cerita? Dan kita belajar dalam ilmu tauhid, sifat wajib bagi Rasul tabligh, tak boleh kitman. Dia mesti menyampaikan, dia tak boleh menyembunyikan. Itu sifat wajib bagi Rasul. Maka Nabi Muhammad cerita pada Abu Jahal, cerita daripada apa peristiwa berlaku pada dia. Maka ketika tu Abu Jahal dia ni ahli politik. Dia nak mileage politik tu macam mana? Kali ni dia kata, habislah Muhammad kali ni. Dia kata pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu nak tak aku bagi kamu tauliah mengajar? Tak mengajar lah. Ataupun aku bagi pada kamu permit untuk ceramah pada hari ni. Kalau kamu bersadar nak ceramah, aku akan kumpulkan penduduk Mekah. Mari dengar ceramahmu pada pagi ni. Ceramah tajuk Isra' Mi'raj. Sebab apa dalam kepala otak Abu Jahal ni satu benda je. Dia nak mematikan karakter Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad ni gelaran dia Al-Amin, yang paling amanah. Nabi tak pernah berbohong. Nabi yang paling amanah. Nabi bergurau pun tak pernah bohong. Kita bergurau, bohong saja. Aku tengok rimau tadi 14 ekor ada kat langkap. Bohong nak. Aku tengok macam cerita bohong. Dia tak bagi anak dia keluar malam. Tak, depan rumah tu ada langsui seekor. Kamu keluarlah. Dia saja je nak menakut, tapi dia menipu. Maka tadi macam Allah Subhanahu, Nabi tak pernah menipu. Walaupun Nabi bergurau, Nabi tak pernah bohong. Tapi hari tu Abu Jahal dapat satu idea, kali ni habis Muhammad. Dia pun jemput penduduk Mekah, mari belaka. Hari ni ada ceramah daripada Muhammad kepada kita yang tak pernah diberikan kepada Nabi Muhammad sebelum ni. Nabi tak pernah berceramah dekat Kaabah. Nabi tak pernah berceramah depan ramai-ramai orang. Kalau Nabi ceramah, mereka datang kacau. Maka ketika tu tuan-tuan Allah, Nabi Muhammad bersifat apa dia tadi? Tampin. Tabligh, menyampaikan. Nabi sampai ceramah. Bila Nabi cerita macam tu kepada penduduk Mekah, maka kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang dah masuk Islam, murtad, keluar pada Islam. Ada yang murtad. Apatah lagi yang tak Islam, langsung akak kepala. Dia kata, pening dia ni. Pening dia ni Muhammad ni. Apa cerita dia ni? Macam mana pula pergi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, balik sebelum subuh tadi. Kita pergi, biasa pergi saja sebulan, balik sebulan, 2 bulan. Mana boleh ni? Dia tanya Muhammad, betul ke balik pagi tadi? Betul. Betul ke balik pagi tadi? Betul, balik pagi tadi. Macam kita lah, saya sebut pada tuan-tuan, saya bertolak daripada Cemor tadi pukul 7:02. Saya sampai sini 7:03. Tuan-tuan akan tanya saya, Ustaz, pukul 7 pagi ke 7 petang? Malam? 7 malam? 7 malam ke 7 pagi Ustaz? Sebab apa kita tanya banyak kali? Sebab kita tak percaya cerita dia. Maka ketika tu mereka bertanya pada Nabi Muhammad SAW, kalau kamu benar wahai Muhammad, ceritakan kepada kami bagaimana struktur Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan lah, bukan jawatan kuasa. Nak tanya siapa yang biasa mari jemaah kat sini. Siapa nak tanya? Siapa dapat jawab, saya bagi makan awal. Tak perlu tunggu ceramah habis. Tanpa melihat pada keadaan masjid kita ni, saya nak tanya tuan-tuan, berapa kipas kita ada? Jawab sekarang. Tak ada, kita tak ingat punya. Dengan pengurusi pun tak ingat. So tanya orang lain lah. Memang tak ingat, sebab bukan kerja kita nak kira kipas. 1, 2, 3, 4, tak. Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa, Nabi tak kira berapa pintu, berapa tingkap, tidak. Tapi Allah bantu Rasulullah dengan menayangkan secara langsung Masjidil Aqsa depan Nabi Muhammad, dan Nabi cerita satu-satu. Mereka beriman tak? Tak. Dia kata Muhammad ni ahli sihir, betul lah. Dan cerita yang dia buat tu memang langsung tak logik di akal. Tu sebab kata Sayyidatuna Aisyah,
untuk menguji iman waktu tu kepada orang yang telah masuk Islam, sebab dia ada satu lagi peristiwa besar selepas tu, peristiwa hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tu berjayalah Abu Jahal dengan misi dia untuk mencalakan rekod Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, tengok kan dia tipu kita kan, tengok semua. Kata orang pada Abu Jahal, ya Abu Jahal, ya Abul Hakam, sahabat dia Abu Bakar tak ada dengar ceramah tadi, kamu tahu tak? Abu Bakar tak ada. Kalau Abu Bakar tak ada, ibadat yang datang ni cak ayam Melaka ni. Abu Bakar tak datang. Maka dia mau pergi jumpa dengan Abu Bakar. Abu Jahal, geng-geng Abu ni pergi belaka. Jumpa dengan Abu Jahal, cerita pada Abu Jahal. Abu Jahal kata, kalau lebih daripada tu lagi datang daripada Muhammad, aku percaya pada dia. Maka turunlah ayat ataupun pengiktirafan. Satu pangkat daripada Allah yang Allah berikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uthman ini, dengan gelaran As-Siddiq. Namanya Abdullah bin Uthman nama dia. Abah dia nama Abu Quhafah, gelaran. Nama ayah dia sebenar Uthman. Nama Abu Bakar sebenarnya Abdullah. Maka gelaran dia Abu Bakar, bapa kepada anak dara. Dia ada anak dara lah, namanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tu gelaran dia lah. Maka hadirin macam Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar bagaimana Nabi diperlihatkan dengan para anbiya daripada satu langit ke satu langit. Jarak antara satu langit, kata ulama, 500 amin, 500 tahun perjalanan. 7 jarak 5, jawapannya berapa? 35. 3,500 tahun perjalanan. Naik. Dan Nabi dapat apa dia? Solat 5 waktu. Betul? Solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Asal 50, dapat 5. Selepas diberi diskaun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab atas ihsan, ada riwayat kata kita patut berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebab Nabi Musa ni yang bagi nasihat pada Rasulullah. Tak ada pandangan kata macam tu. Tapi saya baca dalam pembacaan saya, kenapa Nabi bertemu Nabi Musa. Nabi Musa langit ke-6, Nabi Ibrahim langit ke-7. Patutnya Nabi Ibrahim lah jumpa. Kenapa Nabi ke-6 turun 500 tahun ke bawah tu? Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, maka ikut riwayat para ulama sebut, sebab yang disyariatkan ibadat solat, dan syariatkan ibadat solat yang seumpama ibadat yang kita ada pada sekarang ni, walaupun kurang daripada kita lagi, iaitu kepada umat Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada juga orang cakap bila mana Nabi Musa cukup 5, Nabi Musa kata, berapa kamu dapat? 5. Kalau 5 berat sangat tu, kami yang gagah ni pun tak mampu buat macam kamu ni. Tolong balik bertemu Allah dan minta lagi pengurangan. Kata Nabi Muhammad kata, aku dah malu nak bertemu dengan Tuhan. Ada setengah orang Selawuh, bukan orang Langkah lah, orang belah Boston, Botol. Dia kata, kalau lah Nabi patah balik, mungkin kita dapat solat subuh je, dia kata 2 rakaat. Dia kata begitu. Dia kata kalau Nabi patah balik kali ni, dapat 2 rakaat je semai subuh je gitu. Oh sayang, Nabi tak patah balik. Dia boleh buat gurau bodoh macam tu. Mana boleh tuan-tuan. Ketetapan yang Allah beri dah 5 waktu, seolah-olah kita buat dapat 50 waktu. Solat yang paling penting. Ini fokus. Solat yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengok trend di Malaysia sekarang, kata Dr. Fadilah Kamsah, di Malaysia ni 80% rakyat kita tak cukup solat 5 waktu. 80%. 20% cukup solat 5 waktu. Daripada 20% cukup solat 5 waktu, hanya 3% yang solat berjemaah. Faham tak? Yang solat jemaah ni 3% je. Tuan-tuan lah. Tuan-tuan baca ke ayat tu, innama ya'muru masajid Allah. Hanya sahaja orang memakmurkan masjid-masjid Allah. Man amana billah, mereka itu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhirat. Orang beriman kepada Allah. Nabi kata 7 kelompok manusia yang akan berada di bawah naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. 7 golongan manusia akan berada di bawah arasy Allah di akhirat nanti. Waktu sebarang tidak ada sebarang bayang-bayang kecuali bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya para lelaki. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bila mensyarah hadis ni, dia kata orang perempuan tidak termasuk pada 2 tempat dalam 7 golongan ini. Salah satunya, perempuan tidak termasuk dalam kalimah ayat warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, lelaki yang hatinya bergantung atau berpaut dengan masjid. Kenapa perempuan tak termasuk?
Sebab yang kena mari masjid orang lelaki. Tapi ramai orang lelaki sekarang jadi solehah. Kenapa Ayub tak datang? Dia solehah sekarang ni nak. Jangan salahkan sajak je kalau ditukar jantina. Kita orang lelaki ramai tukar jantina, semayang rumah. Isteri mari masjid, suami semayang rumah. Bukan di Langkap, tempat lain saya kata ni. Masjid terpaksa kita buat apa? Subuh macam Jumaat, kempen subuh macam Jumaat. Buat kempen, panggil influencer mari. Siap khabar lagi ada 7 ekor kambing golek. Orang mari semayang subuh bukan sebab nak subuh tu, sebab nak makan kambing golek. Nah, alhamdulillah dia buat program sangat bagus. Di Johor, masjid yang besar, saya pernah ceramah dekat masjid tu, 13,000 orang datang 2 kali solat subuh. Cuba buat kat sini, berapa kali boleh solat subuh tak? Ramainya orang, Masya Allah. Tapi nak sebutnya solat, tuan-tuan sekalian, solat ni benda besar, bukan benda kecil. Ni anak-anak tahfiz, saya ada anak-anak juga, ramai juga dekat Cemua tu. Anak-anak ni hari ni baru masuk balik, cuti 9 hari baru ni. Kalau tanya mak ayah dia hari pertama balik pada tahfiz, oh okey, bagus tak? Tarbiyah ustaz, bagus tak? Hari ketiga tengok, subuh mak kena kejut, pakai kaki, bangun. Hari pertama dia kejut mak, pukul 2 pagi kejut dah. Mak bangun subuh mak, kita akan qiyamul lail dulu mak. Nah. Hari ketiga mak kejut dia, pukul 8 pagi tak bangun lagi. Dia kata teruk tarbiyah ustaz, dia kata teruk tarbiyah ustaz. Saya pesan semua ke anak murid saya, jangan malukan ustaz lah. Koma balik jaga semayang dekat asrama, jaga sungguh semayang. Jangan balik lebur, subuh, gajah. Kadang jamak terus subuh dengan zuhur. Salli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Jamak sekaligus kerana Allah Ta'ala. Kadang semayang depan TV. Musalli fardhu zuhri amam televizyon. 4 rakaatin adaan lillahi Ta'ala. Depan TV semayang. Mak-mak lah kena tengok sinetron, cerita benda megah holding dan sebagainya tu. Tengok. Ini keadaan yang berlaku. Salat kena jaga. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Satu-satunya ibadat yang Allah dapat di langit, salat. Yang lain tak dapat bumi belaka. Puasa di bumi, zakat di bumi, haji di bumi. Tapi yang dapat ibadat paling tinggi, salat. Tapi salatlah yang paling dicuaikan oleh umat ni. Kalau kita belajar fiqh al-manhaji dalam mazhab Imam Syafi'i, orang tak semayang, wajib pemerintah tangkap dan suruh dia semayang. Kalau tak semayang, tak bertaubat kepada Allah, wajib boleh dia dibunuh. Siapa yang boleh bunuh? Pemerintah boleh bunuh, bukan kita. Kamu tak semayang, tak boleh, kamu akan gunung-gunung balik. Pemerintah boleh tangkap. Tapi kita Masya Allah, di keadaan yang berlaku Masya Allah, tabarakallah, orang menganggap ibadat salat ibadat yang biasa. Kalau anak menanti balik kampung, kadang-kadang balik raya, balik cuti, nombor 1 kita tanya apa dia? Mika dah makan ke belum? Makan dulu kita tanya. Tak tanya, Mika solat belum? Belum. Tak. Kadang-kadang waktu subuh kita lagi masjid ni, anak tak bangun tidur lagi, nak ketuk tu. Nak ketuk kan kesian dia main letih ni sampai pukul 11 malam semalam. 11 malam letih apa Yop? Nak ketuklah ha. Bangun subuh. Ni rumah apak yang punya, bapak yang punya. Patuhi perintah bapak. Jom pergi semayang. Tak. Jangan terbalik pula menantu ketuk pintu. Tak. Bangun apa? Semayang. Tak. Tanya semayang ke belum? Tanya sepatah tak mengurangkan allowance bulanan dia. Ada orang takut tegur anak, kamu tak semayang. Ayah tegur saya ya. 500, 400 setengah dia dapat. 50 saya potong. Kalau ada macam tu anak deraka tuan sekalian. Patut dia bersyukur kepada Allah. Tu sebab salat kena jaga. Salat boleh cegah perbuatan keji dan munkar. Jarang sangat orang semayang dia buat maksiat kepada Allah. Kalau ada juga buat maksiat, jangan salahkan semayang, tapi salahkan diri mereka mungkin tidak sempurna ibadat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, yang terakhir sekali lah. Saya tak lama-lama dah sebab kita makan kambing malam ni. Kata mengambing ni makanan sunnah. Sebenarnya Nabi ni ikut riwayat Nabi makan kambing 6 bulan sekali je. Nabi makan kambing 6 bulan sekali. Kita ikut sunnah Nabi nak makan kambing hari-hari. Mana bang? Mengambing bukan mengetil. Mengambing. Tukar lah. Lembu. Baik. Yang terakhir sekali terima Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berada pada marhalah akhir zaman. Bukti kita dapat lihat sekarang ni bagaimana suasana. Hari ni mengikut rekodnya 3 Mac 2024 cukup 100 tahun kejatuhan Khalifah Islam.
Cuma saya buat kiraan pagi tadi, kalau ikut kiraan Masihi betul ni cukup 100 tahun. Tapi kalau kita ikut kalender Hijri, sebenarnya 100 tahun telah berlalu 3 tahun yang lalu dah. Mana nak ikut Masihi ke Hijri? Kalau ikut Hijri, memang kita lebih tua lah. Saya sekarang mungkin umur 40 contohlah. Sebenarnya saya umur 42 dah kalau ikut Hijri. Maka kalau ikut tahun Masihi, betul tahun ni cukup 100 tahun kejatuhan Daulah Turki Osmaniyah. Mana yang akan keluar seorang mujaddid pembaru kepada umat. Kalau ikut tahun Hijri, 3 tahun lalu akan cukup. Dah cukup dah 3 tahun. Yang lalu 100 tahun kejatuhan Turki Osmaniyah. Maka kita nak apa tuan-tuan Allah? Kita berada pada marhalah akhir zaman. Kita dapat lihat suasana masyarakat sangat-sangat kelam kabut sekarang. Kalau tengok dalam televisyen macam-macam cerita yang mengarut. Yang terbaru cerita benda, rampaslah cintaku, apa benda macam mana? Cintaku dirampas ke apa dah? Apa benda nama tajuk tak tahulah. Nah. Dulu kita ingat labu-labi tu je, tak. Doremi ni cerita ngarut-ngarut banyak. Dan suasana ni sangat-sangat memberi kesan kepada kita sebenarnya. Dengan masyarakat memerlukan kita berhijrah daripada amalan-amalan yang mungkar ini kepada amalan-amalan yang salih. Namun apa telah terjadi? Ini dalam tentatif yang Allah telah tetapkan. Maka tuan-tuan sebagai ayah dan ibu-ibu yang ada pada malam ni, tolong jaga anak-anak kita. Saya pun ada anak-anak, kadang-kadang saya risau tengok anak-anak saya. Saya risau juga satu masa nanti macam mana suasana. Kalau sekarang 2024, suasana masyarakat kelam kabut sangat. Saya ingat waktu tahun 2019, waktu BTS nak datang ke Malaysia. BTS ni beruk ternak sarkas daripada Korea, kumpulan K-pop daripada Korea, nak datang ke Malaysia. Waktu tu saya sebut kita seolah-olah nak menjemput setan datang ke Malaysia. Saya kena kecam sampai rapat ke dinding, pecah dinding, hentam lagi, oleh namanya army BTS. Tentera ada army bukan. Saya kena kecam daripada Malaysia kena, daripada Indonesia kena, sampai ke Korea Boom. Korea Boom ni fanpage untuk K-pop, kena letak gambar saya. Gambar saya pegang pisau satu, pegang penyapu lidi. Saya baru selesai meraut lidi, peganglah ambil gambar. Nah, dia ambil gambar tu disebarkan. Dia kata ni penceramah daripada Malaysia menggelarkan BTS setan. Sampai daripada Saudi hantar WhatsApp, hal anta qulta anna BTS syaitan, cakap Arab tuan-tuan. Mu ke khabar syaitan kepada BTS? Saya sebut na'am, saya. Limadha? Dan kenapa kamu sebut gitu? Nah, saya kata sebab betul lah syaitan. Dia mengajak kepada fahsya mungkar. Di kalangan hizbus syaitan, tentera syaitan ni, di kalangan manusia pun ada. Kita lihat lagi ada kumpulan K-pop datang ke Malaysia. Bila mana naik atas pentas, di kalangan budak-budak perempuan pakai tudung, penyanyi peluk daripada belakang. Apa berlaku? Yang duduk di bawah tepuk tangan, menjerit tepuk tangan. Kita yang ada maruah Islam, kita kata Allah, aku nak tumpuk skrin handset, tapi sayang. Ni keadaannya. Dan budak perempuan tak rasa rimah nak melepas, tak ada, rasa gembira. Saya mengajar di sekolah 13 tahun. Saya guru disiplin. Ada anak murid saya, Datuk Ahmad Syahid tambahan, ni akhir cerita ni nak sebut pada tuan-tuan. Darjah 6, dia minat kepada satu kumpulan K-pop namanya Blackpink. Bukan Black Panther. Black Panther lain. Black Panther lawan-lawan gitu. Ni Blackpink. Kenal Haji Blackpink? Tak kenal lah. Kalau kenal Black tu nak. Blackpink ni kumpulan perempuan daripada K-pop. Anak murid saya dia nak murtad. Dia nak murtad. Dia sebut pada kawan dia, aku nak murtad, nak masuk Kristian. Maka kawan ni khabar pada saya telefon mak dia. Saya kata, puan, kena datang ke sekolah ni, serius. Kena jumpa guru besar. Ni anak puan sebut pada kawan dia nak masuk Kristian, saya kata. Maka ketika tu anak mak dia kata, ayo Ustaz, tak sangka anak saya. Handset pun dia tak bagi, kalau bagi sejam sehari je. Macam mana anak-anak yang hari-hari dengan handset tu? Quran letaklah tepi, handset atas kepala tidur. Letak di dada handset ni. Risau takut mak rampah. Kadang-kadang atas kain tu, dekat Angry Bird letak. Macam-macam. Kadang. Bila tanya pada dia, kenapa kamu jadi macam ni? Sebab dia minat satu kumpulan K-pop nama Blackpink tadi. Dia minat penyanyi dia pakai salib. Dia minat pakai skirt. Dia minat belaka yang tu.
Sedangkan budak ni saya kenal, dia seorang budak yang senyap dalam kelas, senyap tu. Dia jarang bercakap. Tapi rupa senyap-senyap ni, diam-diam ubi berisi tu macam Allah SWT. Itu kalau budak yang menyebut macam tu, apatah lagi kat luar sana lagilah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedar. Dalam peristiwa Isra Mi'raj banyak cerita-ceritanya, tapi tuan-tuan bacalah. Imam Nawawi sebut dalam kitab dia menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah dengan pelbagai cerita-cerita menarik. Ada ceritanya yang betul, ada yang telah dibuat-buat dengan dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, disebut sebagai Isra Mi'raj Ibni Abbas. Kalau ada jumpa kitab ni tuan-tuan koyak lah, ini kitab tak betul, dinisbahkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tak pernah tulis kitab pada zaman dia. Jadi tuan-tuan Allah SWT sekadar itulah dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan pada malam yang penuh barakah ini. Pada penghujung ceramah saya ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, sepenuh Ramadan datang ni, kita berdoalah banyak-banyak kepada seperti doa Tok Imam kita tadi, supaya Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan melatih nafsu kita, terutama perut kita yang nakal ni. Maka kalau tengok di Palestin sekarang ni sangat susah. Anak-anak sekalian, kalau anak-anak lepas ni ada makan, kita ada makan. Makan pula sedap-sedap, ada air dan sebagainya. Tapi orang di Palestin tak ada makanan. Kita tengah kenyang, mereka tengah lapar. Mereka sanggup sampai ada 2-3 hari lepas, bila mana waktu mereka menunggu bantuan datang, Israel menghentam truk yang menghantar makanan, menyebabkan ratusan yang mati, ribuan yang cedera. Kita tak mati, paling kuat pun orang kentut je, tak ada apa kita. Tapi saya risau sekali tuan-tuan Allah, terutama saya sebut pada anak murid saya. Kita risau nikmat yang Allah bagi banyak sangat kepada kita ni, Allah takut tukar satu masa nanti. Dia tak jadi nikmat dah, dia jadi niqmah, bala bencana kepada kita. Sebab kita semakin banyak nikmat kita dapat, takut-takut jadi istidraj. Satu benda nikmat yang banyak menyebabkan orang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa dalam Ramadan nanti puasa sungguh-sungguh, rasai lapar di perut kita ni macam mana orang di Palestin tu lapar. Mereka lapar, mungkin mereka tak berbuka. Kita lapar, kita berbuka lagi. Cuba kita bayang macam untuk latih. Macam anak-anak mungkin Isnin dan Khamis berpuasa. Macam tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang berpuasa juga ni, kita dapat merasai betapa laparnya perut kita berbanding apa yang berlaku dengan saudara kita di sana, insya-Allah. Hadza billahi taufiq wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu ayah kami, kasihanilah mereka sama seperti mana mereka kasih dan sayang kepada kami waktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika ibu dan ayah kami telah pergi menghadap-Mu, ya Allah, lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman syurga-Mu. Yang Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami lubang daripada lubang-lubang neraka-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa pasangan hidup kami. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa anak-anak zuriat keturunan kami. Jadikan anak-anak kami, zuriat kami, anak-anak zuriat yang salih-salihah, yang mampu menghadiahkan doa mereka setiap hari untuk kami, ya Allah. Yang mampu menjadi benteng kepada agama-Mu ini, ya Allah. Yang mampu menguruskan jenazah kami suatu masa nanti, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara kami di Palestin, ya Allah. Mereka nak kena lapar, ya Arhamar Rahimin. Mereka nak kena kesejukan, ya Arhamar Rahimin. Bantulah mereka, ya Allah. Jangan Kau halangi bantuan kepada mereka disebabkan dosa-dosa yang kami lakukan, ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.